Siapa ini pakai samping, pakai samping. Hai guys, Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Akak sihat, Alhamdulillah. Hari ni akak nak share satu kisah yang benar-benar berlaku kepada seorang remaja yang berusia 14 tahun. Kejadian ini berlaku di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat di Indonesia. Kejadian ni berlaku ke atas seorang remaja yang berusia 14 tahun. Remaja tersebut dikenali sebagai Muhammad Gibran Ar-Rashid. Jadinya remaja ini dilaporkan telah hilang selama 6 hari di gunung tersebut selepas terpisah daripada rakan-rakan pendaki remaja tersebut. Jadi sebalik kejadian ni ada perkara-perkara yang pelik berlaku kepada remaja tersebut, di mana remaja tersebut sendiri merasakan yang kejadian tu tak masuk akal, tapi itulah yang dialami remaja tersebut. Untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, korang kenalah like, share dan subscribe Cingkih Channel. Kisahnya bermula, Gibran ni dia bersama dengan beberapa orang rakan-rakan dia pergi mendaki gunung tersebut. Jadi sepanjang semasa mendaki, mereka telah berkemah di satu tempat, dan pada waktu tersebut Gibran ingin membuang air kecil. Jadi dia keluar daripada kemah tu, lepas tu dia pergi buang air kecil di satu tempat. Kita pun tak tahu tempat tu jauh ke dekat ke, kita tak pasti. Tapi masa dia buang yang kecil tu, dia dikatakan tersesat. Dia tak dapat balik ke kemah dia. Dia tak jumpa kawan-kawan dia, dan dia tak dapat balik ke kemah dia. Jadi sepanjang dia tersesat, dia mencuba mencari jalan pulang, tapi dia tak nampak tak balik. Jadi dia buat keputusan untuk makan, hanya makan daun-daun yang berada di hutan tersebut, dan juga hanya bergantung kepada minuman air di sungai. Maknanya dia tak sedar sebenarnya macam ni. Dia tak sedar yang dia ni sebenarnya dah hilang 6 hari. Sebenarnya Gibran ni dia hilang 6 hari bermula daripada 19 September sehingga 24 September sebenarnya. Jadinya Gibran ni ingin meneruskan kehidupan seharian dia. Dia telah bergantung pada makan daun-daun dan juga air sungai. Dan Gibran ni dia bagi tahu, dia share lah kan, dia cakap dia tak merasai malam. Yang peliknya, dia tak merasai malam, dan dia bagi tahu yang dia cuma sesat dalam 3-4 jam, bukannya 6 hari. Maksudnya macam mana nak cakap kan, macam kita ni kan, macam akak lah kan. Macam akak kalau masa akak kecil dulu lah, kalau akak nak pergi jalan-jalan, nak pergi main petang dengan kawan, mak akak atau ayah akak akan cakap balik sebelum malam, balik sebelum senja tu malam lah. Jadinya kita sebagai anak ni, sebagai remaja kanak-kanak masa tu, kita akan fikir dalam set mind kita belum gelap, jadi tak payah balik. Belum gelap lagi lah, tak payah balik lah. Jadi mungkinlah pada Gibran ni dia rasa macam mana? Dia rasa macam bila tak ada malam, dia tak rasa macam nak cari jalan balik. Cuma dia tahu dia tersesat dalam tu, tapi dia tak merasakan macam orang kata apa, dia tak merasakan yang dia sesat terlalu lama. Tak ada, sebabnya tak ada malam. Bila tak ada malam, waktu tu tak berlalu dalam seharian. Jadi Gibran ni meneruskan perjalanan dia, mencari jalan keluar. Dia tetap tak jumpa.
masa dia mencari jalan keluar yang dia sesat tu, dia didatangi oleh 2 orang lelaki dan juga 3 orang wanita yang berpakaian serba putih. Masa tu kiranya 3 orang wanita tu menghidangkan dia dengan nasi putih dan juga ikan. Tapi dalam apa yang akak fahamlah, Gibran ni dia tak makan. Dia tak terima sebab dia tak rasa lapar pun sepanjang dia macam dia sesat tu, dia tak rasa lapar, dia tak merasa lapar, jadi dia tak terima makanan tu. Kiranya mungkinlah dia selamat part tu. Dia tak mudah terpedaya dengan orang kata jamuan yang macam tu. Jadinya dia pun terus mencari sebab kalau akak bagi tahulah kan, kejadian dia tu dia sebenarnya jarak dia hilang daripada tempat dia berkumpul dengan kawan dia tu hanya sekitar 1 kilometer je. Tapi kiranya dia orang kata apa, proses pencarian dia oleh penyelamat, dia tak dengar pun orang-orang memanggil nama dia, orang-orang mencari dia macam mana nak cakap, dah ditutupi dengan pendengaran dia untuk tak dengar dengan dunia sebenar dia. Korang sebenarnya nak jelaskan kat sini, masa Gibran tu jumpa dengan 3 wanita dan juga 2 lelaki yang offer dia makan tu, yang pakaian putih tu, sebenarnya diorang melayan Gibran dengan baik sebab Gibran dikatakan selesa berada di dalam keadaan tu, dan Gibran tak rasa takut pun sebab dia rasakan yang dia dikelilingi dengan orang-orang ramai, dengan orang yang ramai. Jadinya wanita dan lelaki tu siap ajak dia main lagi. Kira macam dia punya seronok bermain, dia kata sampai dia terjatuh. Dia punya rasa seronok sangat bermain dengan diorang sebab diorang layan dengan sangat baik. Tapi di sebalik di sebalik dunia sebenar, pencarian demi pencarian tetap diteruskan sehinggalah 24 hari bulan tu, 24 September, Gibran ditemui dalam keadaan orang kata dalam keadaan dia memeluk lutut dia macam meluk kaki dia, lutut dia dalam keadaan terduduk, dalam keadaan yang dia agak keletihan lah. Tapi Gibran boleh dikatakan seorang remaja yang pandai, orang kata pandai survive, macam mana, pandai meneruskan kehidupan sebab dalam tempoh 6 hari tu dia masih boleh bertahan. Jadinya masa tu dia pun dibawa turun daripada gunung tersebut dan dibawa balik selepas ditemui oleh pasukan pencarian. Sebenarnya dia ditemui oleh orang kampung kawasan tu sebab orang kampung ni dia dah, orang kata dah biasa lalui benda yang sama. Jadinya di sebalik kejadian Gibran ni ada kejadian yang seakan sama. Kejadian yang sama maknanya sebelum kejadian Gibran tu sebenarnya ada lelaki, tak sure lah lelaki ke perempuan, tapi ada kejadian pendaki yang hilang dan ditemui selepas 3 hari. Tapi beza dia, Gibran ditemui dalam keadaan elok berpakaian, dalam keadaan yang tak terlalu letih. Tapi pendaki yang sebelum ni ditemui dalam keadaan yang tidak berpakaian. Itu je beza dia. Tapi situasi dia tetap sama. Yang paling sama sekali, masing-masing tak merasai melalui malam. Diorang melalui kehidupan diorang, waktu hilang siang, tak ada malam. Jadi mungkinlah itu salah satu cara menutupi mata pandangan diorang untuk mengelakkan diorang daripada cari jalan pulang. Jadinya kisah Gibran ni sebenarnya tergempar jugalah sebabnya 24 hari bulan. Jadi dia telah menggemparkan di Indonesia yang membuatkan akak rasa nak bercerita pasal Gibran ni dengan korang. Jadi jika engkorang berminat untuk cerita-cerita selepas ni, engkorang bolehlah like, share dan subscribe Cengkeh Channel. Bye.